Assalamualaikum, selamat pagi Malaysia, salam sejahtera Asia. Bersiaran pada hari ini, episod yang ke-201, hari yang baru, minggu yang baru, hari Isnin, hari yang orang kata permulaan segala hari lah untuk kita yang bekerja ni. Dan pastinya hari ini 5 Julai 2021 bersamaan dengan 24 Zulkaedah 1442 Hijriah. Di kesempatan ini, sebelum kita teruskan dengan blok yang pertama, mewakili keseluruhan kru produksi, kami mengucapkan jutaan terima kasih atas sokongan yang jitu daripada anda sepanjang lebih daripada 200 episod kami bersiaran selama ini. Macam-macam perkembangan, topik menarik, cerita maupun promo program-program menarik di TVS yang sentiasa kami bawakan kepada anda untuk anda ketahui sebelum anda memulakan hari anda bersama dengan keluarga dan rakan-rakan. Jadi more to come sebenarnya, dan pastikan agar anda terus setia bersama kami setiap hari jam 7.30 pagi. Bukan sahaja bersama saya tetapi juga bersama dengan rakan-rakan setugas yang lain. Kita ada Jessica, kita ada John Wan Alif, Fatah, Sharon, Shasha dan pastinya slot pendidikan bersama dengan Cikgu Azila. Terima kasih banyak-banyak sekali lagi. Okey, jom kita mulakan dengan blok yang pertama dengan perkembangan semasa yang perlu untuk anda cakna sebelum anda memulakan hari anda. Baik, hari ini adalah hari Isnin kan? Jadi anak-anak akan kembali menjalani PDPR setelah cuti hujung minggu. Bercakap mengenai PDPR ni, ianya sebenarnya memerlukan kerjasama yang efektif antara pelajar, juga antara ibu bapa dan golongan guru di sekolah. Contohnya antara situasi yang menjadi cabaran kepada golongan guru semasa PDPR ini adalah apabila pelajar pandai atau kelas hadapan dilihat akan selamat dan yang lemah atau kelas belakang pula akan terus ketinggalan. Manakala timbang tara untuk cabaran kepada golongan ibu bapa pula, menurut kaunselor berdaftar Bahagian Perkhidmatan Sumber Manusia Universiti Putra Malaysia, setengah ibu bapa yang bekerja menghadapi tekanan yang tinggi semasa PDPR, terutamanya untuk golongan anak-anak prasekolah atau sekolah rendah. Kerana di rumah ni kadang-kadang kita faham ibu bapa punya kekurangan material untuk mengajar anak-anak dan juga kekangan masa bagi ibu bapa yang bekerja. Lebih lanjut mengenai apakah solusi terbaik atau bagaimana kita boleh menyahut baik cabaran PDPR ini, semuanya selepas ini hanya dalam Sejahtera Asia untuk blok yang kedua sehingga blok yang kelima, kerana kita akan bersama dengan pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak. Okey, kita berpindah kepada perkembangan yang pertama yang akan kami bawakan kepada anda. Menurut Menteri Luar Datuk Seri Hishamuddin Tun Hussein, hari ini Malaysia bakal menerima 1 juta dos vaksin COVID-19 Pfizer yang disumbangkan oleh negara Amerika Syarikat. Juga dalam usaha memastikan akses global yang adil terhadap vaksin COVID-19, Datuk Seri Hishamuddin berkata Malaysia sedia menjalin kerjasama menyeluruh dengan Amerika Syarikat dalam penyelidikan, pengembangan dan pengedaran vaksin. Dan kalau kita lihat setakat Sabtu 3 Julai 2021, lebih daripada 8,800,700 dos vaksin telah diberikan kepada penduduk Malaysia menerusi program imunisasi COVID-19 kebangsaan. Manakala sebanyak lebih daripada 2,539,686 individu telah menerima dos kedua sekaligus melengkapkan vaksinasi mereka. Dan bagaimana pula dengan Sarawak? Sarawak menjadi negeri kedua tertinggi selepas Selangor menerima lengkap 2 dos vaksin setakat ini. Ini pastinya membawa kepada perincian yang seterusnya kerana Timbalan Ketua Menteri Dato' Amar Douglas Uga Embas semalam berkata meskipun bukan mudah, beliau yakin Sarawak akan berjaya mencapai sasaran memvaksin 2.2 juta orang yang layak menjelang akhir Ogos ini. Kalau kita lihat pada hari ini, Sarawak telah menubuhkan banyak pusat vaksinasi di tempat awam, hospital dan klinik kerajaan serta hospital dan klinik swasta di seluruh negeri. Kawasan pedalaman juga tidak pernah dipinggirkan, yang mana terdapat pasukan bergerak di kawasan berkenaan selain dibantu oleh pasukan perubatan tentera. Itu mengenai vaksin. Cakna perlu juga terhadap status terkini COVID-19 Malaysia. Kes sembuh setakat ini 5,271 kes. Kes baharu positif 6,045 kes, lebih tinggi daripada kes sembuh, dan jumlah positif setakat ini adalah 778,652 kes di keseluruhan Malaysia, dan pada masa yang sama kes kematian yang dicatatkan adalah sebanyak 63 kes
Ini menjadikan jumlah kes kematian di Malaysia adalah 5,497 kes. Daripada keseluruhan 63 kes kematian di Malaysia ini, satu kes kematian dilaporkan di Sarawak iaitu di daerah Sibu. Ini menjadikan jumlah kes kematian di Sarawak setakat ini adalah sebanyak 419 kes kematian. Di kesempatan ini kami nak ucapkan salam takziah kepada keluarga mangsa dalam kita berjuang menempuhi tempoh yang sangat mencabar ini. Pasti ada yang tumpas dan tewas. Salam takziah sekali lagi. Jumlah kes baharu positif semalam di Sarawak adalah 365 kes. Diharapkan agar terus menunjukkan tren penurunan insya-Allah kepada angka 200, kemudian 100, kemudian kepada 2 angka sahaja untuk minggu ini dan minggu-minggu mendatang, dan jumlah positif kes COVID-19 di Sarawak setakat ini adalah sebanyak 66,561 kes. Baik, itu adalah perkembangan COVID-19 di Malaysia amnya dan di Sarawak secara khususnya. Sebelum kita berhenti berehat, apa kata kita sama-sama saksikan sebuah rancangan di TVS yang mengangkat cerita komuniti kita, kisah orang kita pun, pastinya di Gaspirasi musim yang kedua. Saksikan. Dan ingat, usaha tidak akan pernah mengkhianati hasil. Untuk pengetahuan penonton, Sarawak kini telah mencapai rekod pemvaksinan yang begitu memberangsangkan dan menyasarkan agar pemvaksinan ini
ditingkatkan kepada 70,000 dos pada sehari pada minggu-minggu yang akan mendatang. Jadi kita harapkan dengan usaha giat melalui plan imunisasi COVID-19 kebangsaan ini akan membuatkan pandemik ini segera berakhir dan kita boleh kembali kepada kehidupan biasa. Kadang-kadang terdah jua Nangga peniaga-peniaga kecil yang orang kata sanggup banyak membanting tulang berkerah tenaga dan sebagainya demi menyara anak-anak, memikirkan apa lagi yang perlu dilakukan supaya kelangsungan hidup itu dapat diteruskan. Dan itulah kata orang, semasa pandemik ini kita perlu kreatif. Biarpun susah, namun kita kena juga usaha. Pertama, kreatif untuk kita fikir bagaimana nak jana pendapatan. Dan yang keduanya, kreatif juga untuk mencari ketenangan diri agar kita fokus dan tahu apa yang kita lakukan dan dapat memberikan keyakinan kepada support system di sekeliling kita untuk menyokong kita meneruskan kehidupan ini. Baik, bercakap mengenai pandemik, sejak pandemik melanda negara kita, tidak ada mana-mana atau bidang ataupun sektor yang terkecuali daripada terkena tempias akibat pandemik COVID-19. Yang mana semua ini menuntut perubahan untuk dilaksanakan dalam norma baharu termasuklah bidang pendidikan. Seperti yang kita lihat sekarang ini, perubahan corak pembelajaran dan pemudahcaraan PDPC di Malaysia adalah dari pembelajaran bersemuka kepada manual pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR berkonsepkan pembelajaran maya yang berasaskan e-learning, kelas digital dan pembelajaran jarak jauh atau remote learning. Jadi lebih lanjut berbicara mengenai topik perkembangan sistem pendidikan dalam pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR, kita bersama dengan Pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak yang berbahagia Dr. Norisah binti Suhaili. Assalamualaikum, selamat pagi Doktor. Waalaikumsalam, Gas. Terima kasih sudi bertandang di Sejahtera Asia pada pagi ini. Terima kasih juga atas jemputan dan peluang yang diberikanlah kepada Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak. Alhamdulillah, sama-sama Doktor. Baik Doktor, pada Oktober 2020, pihak KPM telah melancarkan manual PDPR versi pertama di mana ia telah menggariskan 3 kaedah PDPR iaitu secara dalam talian online, luar talian offline atau offsite. Jadi Doktor, bagaimanakah sebenarnya pelaksanaan PDPR yang dilaksanakan bagi tempoh sekarang, Doktor? Okey, baik. Sebenarnya sedar tak sedar, pandemik ni kita telah laluinya selama lebih 1 tahun. Dan sekarang kita telah memasuki PDPR 3.0 sudah. Baik, kita tahu pendidikan merupakan satu aspek ataupun satu bidang yang sangat terkesan akibat daripada pandemik ini. Dan sebenarnya prinsip kita tetap sama, iaitu kita nak no child left behind. Okey. Maknanya di mana ceruk rantau pun anak itu, mereka dapat peluang, mereka dapat akses kepada pembelajaran. Itu hasrat Kementerian Pendidikan Malaysia lah. Baik, dalam soal PDPR ni sebenarnya ada 3, macam yang Gas katakan tadilah, ada 3. Yang pertamanya ialah secara dalam talian, iaitu maknanya online. Maksud di sini ialah dia ada capaian internet dan pengajaran dan pembelajaran dilaksanakan secara real time. Real time. Dan di sini ada beberapa kaedah pula yang boleh digunakan oleh guru lah, iaitu yang pertama dia menggunakan DELIMA. Yang ini dibangunkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. DELIMA iaitu singkatan kepada Digital Educational Learning Initiative Malaysia. Dan kita ada juga Cikgu YouTube. Cikgu Tube. Kita ada juga EduWeb TV dan pelbagai aplikasi media sosial. Ini dalam kategori yang pertama lah. Maknanya dibuat secara real time. Yang kedua, boleh juga menggunakan pelbagai aplikasi sekarang seperti Google Meet. Kemudian kita ada Microsoft Teams, kita ada Zoom, pelbagai kaedah. Di sini guru mengajar juga murid secara macam katakan menggunakan Google Classroom. Ini agak popular sekarang, sangat popular. Dan sebenarnya ada satu lagi kaedah dalam secara dalam talian seperti gamification, penggunaan video, kemudian penggunaan klip, e-buku, rakaman, tugasan dan sebagainya. Ini semua memerlukan talian, menggunakan capaian internet lah. Itu yang pertama, kaedah yang pertama ataupun yang kita katakan sebagai penggunaan secara talian. Dalam talian? Dalam online. Talian itu yang online. pertama. Itu Yang yang kedua pertama. offline, Doktor? Yang kedua ialah secara luar talian.
Di sini dia masih menggunakan peranti gas seperti komputer, mungkin telefon, tetapi tidak semestinya ada capaian internet. Misal kata dia gunakan satu lagi, maknanya mungkin program itu guru dia berikan slide atau nota dan anak-anak tu boleh akses. Tak perlu menggunakan talian lah maksudnya. Ataupun apa saja medium komunikasi yang sesuai. Dan satu sebenarnya kaedah yang dari dulu lagi lah, menggunakan buku teks. Ini pun dianggap termasuk sebagai di bawah offline. Offline, ya. Maknanya sebab buku teks sekarang dia telah dibuat sebegitu rupa gas. Memang untuk sesuai untuk pelbagai peringkat murid. Dia memang disesuaikan sebegitu rupa. Ini pun kaedah offline yang boleh digunakan dan pada saya yang perlu dimanfaatkan sepenuhnya. Betul. Begitu juga penggunaan TV pendidikan. Ini juga sebenarnya boleh digunakan oleh murid-murid sekarang lah. Dan yang ketiga, offsite. Offsite ni pula dia selaras dengan Surat Siaran Kementerian Pendidikan Malaysia Bilangan 8 2016. Ini keadaan apabila contohnya apabila masyarakat katakan ada berlaku masalah banjir misal kata, dipindahkan ke satu pusat komuniti, maka pembelajaran dilakukan di situ oleh support system. Dia ada support team mungkin dari PPD, guru setempat dan sebagainya. Tetapi oleh kerana sekarang kita tidak dibenarkan untuk bersemuka, maka kaedah ini kita tak gunakan. Kita tak gunakan. Tumpuan kita sekarang ialah lebih kepada kaedah online dan juga offline. Sebab offsite ni maknanya berlaku bersemuka. Jadi kita tak gunakanlah, tak gunakan. Gambaran doktor terhadap kaedah yang digunakan di kawasan pedalaman bagaimana? Untuk maklumanlah sebelum itu, di Sarawak 22% sekolah kita ada 1458 sekolah menengah dan rendah di seluruh Sarawak. 22% adalah pedalaman. Pedalaman 1, pedalaman 2 dan pedalaman 3. Dan luar bandar 61%. Hanya 17% saja sebenarnya bandar. Dan di sinilah cabarannya. Cabaran saya nampak memang cabaran utama di sini ialah capaian. Di samping itu cabaran dan juga ialah peranti dan juga data lah. Dia ada pelbagai cabaran. Jadi pada kita meletakkan kepercayaan kita kepada guru. Misal kata dalam satu kelas tu guru tu lebih arif. Murid mana yang ada capaian internet? Murid mana yang tidak ada capaian internet? Maka guru kita tidak meletakkan mesti gunakan online, offline, tidak. Bergantung kepada kesesuaian guru dan kesesuaian murid. Maksudnya ia berbalik lagi kepada situasi yang dialami, terutamanya dialami oleh para pelajar tersebut, khasnya mereka di pedalaman. Kita nak tahu juga selepas ini, sejauh mana keberkesanan PDPR ini. Kalau kita lihat kelas secara fizikal, mungkin kehadiran itu boleh kita lihat daripada bagaimana mereka kerap datang ke kelas, kedatangan mereka dan sebagainya. Namun macam mana kita nak ukur keberkesanan PDPR? Ini semuanya yang ke mana-mana selepas ini, Sejahtera Asia. Yang kita terima ialah apakah itu kemurungan. Soalan klise tetapi sangat penting, sebab soalan ini sebenarnya menentukan sama ada kita ni betul-betul murung ataupun kita rasa sahaja kita murung tetapi ini sebenarnya tidak. Kerana dari segi bahasanya, kebanyakan masa kita rasa macam kita sentiasa sebut yang kita murung, sedihlah, macam-macam perkataan yang kita gunakan yang menunjukkan perasaan negatif kita tu. Tapi dari segi klinikalnya atau dari segi perubatannya, tak semestinya murung yang kita maksudkan itu sama dengan murung yang perlu dirawat. Satu situasi di mana sejak 2 minggu lepas kita rasa macam tak semangat untuk hidup. Semua benda yang kita buat semua tak menarik. Apa yang kita cakap, apa yang kita makan, apa yang kita lakukan everyday, termasuklah hobi kita, tidak lagi menjadi sesuatu yang menyeronokkan. Dan kita tak tahu kenapa. Kita tak tahu kenapa dan perasaan itu sentiasa di situ. Walaupun kita rasa macam aku patut seronok, aku patut ketawa, aku patut buat sesuatu, aku patut buat bertenaga, aku patut boleh tidur. Tetapi semua yang patut yang saya sebut tu, semua ni tak boleh dilakukan seperti biasa. Dan kita rasa lemas dengan diri sendiri. Sebab hari-hari pun sama. Bangun pagi kita rasa macam pagi adalah
waktu yang paling teruk bagi kita. Nak bangun tu rasa macam badan kita ni macam ada benda berat yang menimpa sampai kita tak larat. Nak angkat kaki pun tak boleh, nak turun daripada tilam pun tak boleh. Bukan sebab malas, tetapi kerana macam ada sesuatu, perasaan yang memerangkap kita sehingga kita tak boleh nak bergerak secara psikologi. Nangis sampai orang pun heran. Apa yang kau nangis ni? Apa masalah kau? Apa lagi isu kau? Kan orang tak nampak apa masalah kita kan? Segala benda menjadi negatif bagi kita. Dunia negatif, diri negatif, keluarga negatif, pekerjaan negatif, segala-gala benda. Tak ada benda pun dalam dunia ni yang kita rasakan positif. Dan situasi ini berterusan. Macam saya kata tadi, dah 2 minggu. Itulah sebenarnya tempoh minimum untuk kita mendiagnosa seseorang mempunyai masalah kemurungan yang serius ataupun major depressive disorder. Kalau sekarang ini ada Didik TV di televisyen yang boleh digunakan oleh para pelajar maupun golongan ibu bapa. Jadi maksudnya kita kena ada self-disiplin tau dekat rumah. Kalau di sekolah, ya kita dipantau oleh golongan guru, tapi ini cabarannya bukan sahaja untuk ibu bapa, bukan sahaja untuk golongan guru, tetapi kepada anak-anak ataupun para pelajar itu sendiri untuk tahu, okey, subjek tingkatan kita diajar pukul berapa, peruntukkan masa untuk waktu tersebut dan gunakan sepenuhnya buku teks supaya untuk mengelakkan kita daripada tertinggal daripada pelajaran kita. Baik, kita nak tahu juga dan nak tanya doktor, bagaimanakah sebenarnya nak ukur keberkesanan PDPR yang dilaksanakan sekarang ini dan sejauh manakah ia dapat membantu murid-murid dan pelajar dalam tempoh yang mencabar ini, doktor? Okey, baik. Dalam melihat pengajaran dan pembelajaran, kita akan selalu berakhir dengan sejauh mana ia berkesan. Ada tak hasil, ada tak kesan. Dan hasil dan kesan ni kita boleh lihat daripada pelbagai aspek. Betul. Kalau behaviorism misal kata, dia melihat daripada perubahan tingkah laku. Ada orang dia melihat kepada penguasaan terhadap sesuatu tahap itu. Contohnya, kita ambil contoh budak-budak, anak-anak prasekolah. Maknanya kalau dia dapat menguasai suku kata, dapat menyebut perkataan pada kita, itu adalah kejayaan dia. Jadi dalam konteks PDPR yang terpaksa kita laksanakan sekarang, ada beberapa kaedah. Yang pertama ialah melalui pemantauan. Pemantauan ini sangat penting. Sebab kalau tak ada pemantauan, kita tidak tahu bagaimana, apa kesudahannya nanti keadaan kita ini. Jadi macam di sekolah kita ada senior leader team dan juga kita ada middle leader team, terdiri daripada penolong kanan, begitu juga dengan ketua panitia. Jadi mereka ini memantau proses pelaksanaan PDPR ini dengan cara mengisi borang dan sebagainya. Saya ingat pengalaman saya lah masa saya jadi pemimpin sekolah. Tahun lepas, zaman tempoh pandemik ni, saya masuk ke kelas-kelas, ke kelas maya itulah, secara Google Team untuk melihat bagaimana tindak laku murid, bagaimana persediaan guru dan sebagainya. Dari situ kita buat tambah baik. Dia mesti ada tambah baik sebab memang macam Gas katakan tadi, memang sukar sebab bila kita sebut pengajaran, dia memang soal human touch tu sangat penting. Sedangkan peralatan ini hanyalah medium dan di sinilah kekangan yang mesti kita bersama-sama hadapi bersama. Jadi pemantauan sangat penting. Itu kaedah pertama, nak mengukur keberkesanan dia. Jadi yang kedua, melalui pentaksiran. Kita tahu kita ni biasa dengar ujian, peperiksaan, tapi pada saya zaman PDPR ni memang elok kalau kita gunakan perkataan pentaksiran. Dia bukannya peperiksaan. Memang kita, bukan tak boleh dilaksanakan, tetapi dia juga banyak faktor mempengaruhi, iaitu faktor capaian, faktor peranti, faktor data dan sebagainya. Kita pun faham sekarang ni zaman pandemik, everybody is struggling and the struggle is real. Ibu bapa dia terpaksa. Kita faham macam kita di Kementerian Pendidikan, kita faham kekangan.
sangat faham kekangan guru, kekangan ibu bapa, kekangan murid-murid. Kita faham. Tetapi dalam soal pentaksiran ni sangat penting. Kita nak tahu sejauh mana keberkesanan setelah berbulan-bulan ni kan. Jadi banyaklah kaedah kalau guru-guru boleh laksanakan. Contoh pentaksiran boleh dilakukan melalui pemerhatian. Betul. Pemerhatian contohnya dalam Google Classroom ataupun ada guru yang saya tengok mereka menghantar kerja dan guru, melalui Telegram, melalui WhatsApp dan di situ guru menyemak, menandakan, memberi komen, memberi feedback, dipulangkan balik kepada anak-anak, beri komen dan sebagainya. Hatta di beberapa rumah panjang yang kita dapati, bagaimana guru ni usaha ni nak mengajar macam awal-awal tadi saya katakan no child left behind. Telefon murid, bukakan, gunakan loudspeaker, murid duduk kat situ dengar apa yang penerangan guru. Sampai macam tu Sampai sekali macam usaha tu. golongan guru kita. Yes. Begitu juga dengan penyediaan modul. Cuma kita tetapkan kepada guru, modul itu hendaklah bukan soalan saja. Betul. Bukan latihan. Dia mesti ada katakan arahan. Dia mesti ada kandungan kan yang berstruktur. Jadi biar murid-murid tu dia akan buat, kemudian dia latihan. Inilah antara cara bagaimana kita boleh mengukur keberkesanan. Tetapi macam biasalah guys, memang agak sukar. Betul. Kita berhadapan dengan suasana begini. Tetapi saya tetap percaya. Tidak ada yang mustahil kerana saya tetap percaya kebijaksanaan dan kreativiti guru sangat penting di sini. Kerana pada saya, manusia lemah dia akan memberi alasan. Tetapi manusia kuat akan mencari jawapan. Kreativiti dan kebijaksanaan guru ini seharusnya disokong pula oleh pemantauan yang efektif daripada golongan ibu bapa. Inilah yang kita katakan sebagai blessing in disguise, doktor. Sebab kalau sebelum ini banyak isu culture shock, kejutan kepada anak-anak di peringkat sekolah ini apabila nak masuk ke institusi pengajian tinggi, mereka tidak biasa dengan sistem online ini. Tapi perasan tidak, dengan adanya PDPR ini, mereka terbiasa dengan sistem online ini dan pada masa yang sama mereka sudah sedikit bersedia untuk masuk ke alam pengajian di peringkat IPT. Dan kalau kita lihat pencapaian CJ Pelajaran Malaysia 2020 SPM 2020, ianya adalah yang terbaik dalam tempoh 5 tahun. Pada pendapat doktor, bagaimana ini juga sebenarnya boleh menjadi satu penanda aras bagi keberkesanan PDPR, doktor? Betul. Talking about blessing in disguise, satu yang saya nampak, rahmat di sebalik segalanya ini, kita nampak cikgu semakin kreatif. Betul. Kita nampak mereka berlumba-lumba untuk membuat pelbagai kaedah pengajaran, menggunakan pelbagai platform, webinar dan sebagainya, belajar dan terus belajar. Maknanya tak ada dah comfort zone tu. Dah keluar daripada kepompong comfort zone. Jadi pada saya, bila dalam keadaan begini, guru dia terpaksa melakukan apa saja demi kejayaan anak-anak dan inilah hasilnya. Maknanya dalam keadaan yang terpaksa begini, guru-guru nak juga menggunakan apa kaedah sekalipun. Betul. Apa kaedah sekalipun demi kejayaan anak-anak lah. Dan jadi pada saya, yang paling penting di sini ialah kerjasama. Antara ibu bapa, antara guru dan antara murid-murid. Memang cabarannya memang adalah, tetapi penting kerjasama. Salah satu petunjuknya adalah sekali lagi SPM 2020 terbaik dalam tempoh 5 tahun. Kita nak tanya juga doktor selepas ini, adakah PDPR ini perlu diteruskan biarpun COVID-19 nanti sudah reda? Tapi sebelum itu, ada satu isu PDPR iaitu sejak akhir-akhir ini mengundang persepsi banyak pihak yang rata-rata PDPR mereka bimbang, mungkin adalah tidak adil kepada murid-murid yang bermasalah belajar secara dalam talian, terutamanya di kawasan luar bandar Sarawak. Selain masalah kestabilan talian dan capaian internet, kebanyakan murid tidak mempunyai telefon bimbit sendiri dan hanya bergantung sepenuhnya dengan ibu bapa. Melihat kepada situasi ini, doktor, apa lagi alternatif lain daripada pihak KPM untuk mereka?
kita menyediakan pelbagai alternatif lah untuk murid-murid yang tidak ada capaian ni. Dan kita nampak kalau di konteks negeri Sarawak Gas, yang paling banyak digunakan ialah gabungan, iaitu menggunakan online dan juga menggunakan offline. Dan kaedah ini yang dipraktikkan di hampir semua sekolah. Cuma persentasenya berbeza. Okay? Kalau katakan di kawasan bandar, persentage online dia mungkin lebih tinggi sikit. Dan di luar bandar dia masih menggunakan modul offline dan sebagainya. Jadi sejak tahun 2020, sejak tahun lepas sampai sekarang, di Sarawak kebanyakan guru memilih kaedah ini. Dia gabungkan hybrid. Online dan offline. Dan pada saya pula yang kita nampak ialah kita memang menggalakkanlah kalau JPN Sarawak kita galakkan guru-guru ni membuat modul. Modul tu dia memang being tailored untuk student dia. Maknanya memang custom made betul-betul lah. Sebab pada saya guru ni memang profesional. Dia tahu student dia macam mana. Oh, student ini katakan dia begini. Okey. Dia tak boleh one for all for one. Betul. Oh, tak boleh. Oh, satu tingkatan ni kita buat ini modul katakan geografi tingkatan 3. Tak. Dia tak boleh. Guru yang bijak, guru yang kreatif, guru yang ada keinginan passionate ni, dia akan melihat muridnya. Oh, murid saya begini. Dia suka gambar katakan. Dia banyakkan gambar, less word. Oh, guru murid yang begini dia begini. Dia gunakan ini dan sebagainya. Jadi yang paling penting pada saya tetap kreativiti guru. Keinginan guru yang membuat-buat untuk melihat anak muridnya berjaya. Komitmen yang tak berbelah bagi walau di mana dia berada dan kesungguhan yang padu. Saya juga percaya kalau guru ni memberi yang terbaik, terbaiklah yang kita dapat. Terbaiklah yang kita dapat. Betul. Juga disokong sekali lagi oleh kerjasama daripada ibu bapa dan para pelajar itu sendiri. Kalau kita bersemangat untuk menjalani PDPR itu adalah satu perkara yang baik. Tapi dalam kita bersemangat tu kena tahu juga berapa jamkah efektif on-screen time yang perlu diperuntukkan oleh anak-anak kita ataupun para pelajar ini semasa menjalani PDPR, takut mengakibatkan terjejasnya kesihatan mata mereka. Jadi semuanya selepas ini, Sejahtera Asia, episod 201. Jangan ke mana-mana. Ramai yang tanya bagaimana pula pengambilan vitamin C untuk kecantikan kulit. Adakah ia selamat untuk buah pinggang? Vitamin C ni sebenarnya kalau tengok kita punya statistik ataupun publication ataupun manual yang dikeluarkan oleh jawatan dietitian kita hanya perlu 70 hingga 100 mg vitamin C sehari. Saya tak faham kenapa ramai nak ambil lebih dari itulah, ataupun dari segi jenis tablet lah, nak tambah lagi 70, 40, 100 mg sehari. Saya tak nampak kenapa perlu di situ. Bagi kami, para doktor dan dietitian, kalau yalah, adalah lebih elok kalau diambil dari segi bahan-bahan semula jadi atau natural. Ya, jambu batu tu banyak vitamin C. Omega 3 tu ikan laut tu banyak omega 3. Untuk pengetahuan penonton, Sarawak kini juga sedang menantikan ketibaan vaksin jenis dos tunggal. Sekali suntik sahaja, iaitu vaksin CanSino yang dijangka akan tiba menjelang pertengahan atau akhir bulan Julai 2021 ini. Jadi macam-macam usaha kerajaan Sarawak khasnya untuk kita rakyat kembali kepada kehidupan normal, dan sementara kita menjalani tempoh yang mencabar ini seperti contoh PDPR,
terus bertahan dan terus kreatif menghadapi cabaran ini. Dan kita tahu PDPR ini masa untuk melaksanakannya sangat terhad. Sebagai contoh, on-screen time ataupun masa layar untuk murid sekolah rendah hanya diterhadkan kepada 1 hingga 2 jam sehari. Jadi melihat kepada on-screen time yang terhad ini, Doktor, apakah kaedah yang diambil oleh pihak KPM untuk mendorong penglibatan ibu bapa bagi memantau perkembangan murid selepas on-screen time? Sebab ingat para penonton, 3 tunjang utama PDPR ini, ibu bapa, guru dan para pelajar. Jadi bagaimana ibu bapa ini boleh dipantau selepas on-screen time ini, Doktor? Ini soalan yang sangat menarik sebab kita pun faham dia tak boleh terlalu lama berhadapan dengan komputer dan sebagainya, terutama apabila dia masih di peringkat fasa perkembangan kanak-kanak. Dia perlukan sosialisasi. Kanak-kanak ini perlukan aktiviti menggunakan tangan, kinestetik dan sebagainya. Betul. Bergantung kepada tahap kecerdasan murid-murid itulah. Jadi tapi asasnya gas pada saya yang paling penting kerjasama antara 3 pihak tadi, murid, guru dan ibu bapa. Okey, dalam keadaan pandemik sekarang PDPR, sebenarnya masa tu memang di rumah. Kalau masa sekolah, sebahagian besar masa di sekolah. Betul. Jadi guru memang bolehlah memainkan peranan di sekolah. Memainkan peranan. Oh, itu tak boleh pukul berapa kena balik masuk kelas ini, memang disiplin. Tetapi zaman pandemik sekarang menguji kita. Betul. Yang paling penting pada saya ialah sekarang ni ialah peranan ibu bapa. Ya, kita faham ibu bapa pun terpaksa bekerja mencari keuangan, tetapi pada saya di sini sokongan ibu bapa. Sebab asas kepada kecemerlangan pendidikan mesti ada kerjasama antara ibu bapa dan pihak sekolah. Zaman pandemik ke zaman tak pandemik ke, memang dua ni kena bekerjasama. Sebab pada saya kecemerlangan itu maknanya harus ada hubungan baik antara kedua-dua aspek ini. Itulah yang menjelmakan anak. Dan daripada saya ni dah lamalah dalam pendidikan, lebih 30 tahun. Dan saya melihat anak-anak yang cemerlang, sama ada akademiknya, sahsiahnya, kebanyakannya, hampir semualah boleh saya katakan, dia memang ada 2 elemen ni, iaitu sokongan ibu bapa. Betul. Dan juga faktor sekolah dan faktor dirinya. Kita tak nak lagi main-main playing the blaming game. Ataupun macam bangau. Bangau, kenapa kau kurus? Kenapa aku tak kurus? Ikan tak mau timbul. Semuanya menyalahkan satu sama lain. Akhirnya the most gentleman ialah ular. Kan memang makanan aku. Kita tak nak. Gone were the days kita play the blaming game. Sekarang ini pada saya, Gas, kita kena bergerak. Sederap, selangkah untuk menjadikan generasi pewaris negara ini lebih cemerlang. Jadi peranan ibu bapa, bagaimana ibu bapa berperanan? Ada banyak cara. Satu, memantau di sekolah. Di rumah, Di rumah. Sebab sekarang masa anak-anak tu di rumah. Jadi di rumahlah sekarang ini kita pun faham pelajaran dia banyak. Tak mungkinlah ibu bapa tahu semua kan. Betul. Tetapi pada saya, kalau ibu bapa meletakkan basic tadi yang penting, disiplin diri kepada anak-anak tu. Dia kawal in such a way that dia tahu sekarang ni masa belajar. Okey, dia kena duduk, dia kena disiplin diri dia lah. Sekarang ni masa tidur. Dia tidur, dia tak ada dah game online. Dia tidur. Maknanya dia tahu itu bermula dari rumah. Itu bermula dari didikan di rumah. Betul. Jadi kalau benda tu ada, kalau anak kita bimbang, ibu bapa pun tak dapat mengawal anak. Sebab itu jadual ni, cara yang kedua pada saya, perlu ada penyelarasan jadual di pihak sekolah dan rumah. Dan sekolah mesti memaklumkan ibu bapa melalui PIBG. Inilah jadual tingkatan ini. Saya tengok hampir semua sekolah dia ada grup WhatsApp dia, grup Telegram. Sekolah akan bekalkan, ini jadual tingkatan 3 katakan, ini jadual tahun 1 dan sebagainya. Kepada sekolah dimaklumkan kepada ibu bapa, supaya ibu bapa tahu, katakan PDPR kita ni bermula jam 8. Maka pastikan anak-anak tu mula jam 8 dia duduk PDPR. Mengikut apa kaedah lah. Awal tadi saya dah katakan,
Guru tu lebih arif. Betul. Guru lu lebih tahu murid dia siapa. Okey, murid ni katakan tak dapat talian ni. Okey, pastikan awal beforehand. Betul. Dia dah maklumkan pada hari Rabu nanti buat yang ini. Ataupun ada cikgu saya tengok dia bagikan link YouTube untuk anak-anak tu tengok at dia on flexible time. Jadi ada banyak sebenarnya. Satu pandemik ni dia memberi ruang kita, dia sangat fleksibel. Penyelarasan jadual dan komunikasi yang baik antara Betul. ibu bapa dan guru itu sangat penting. Kita tertanya-tanya juga doktor, apa antara aplikasi yang mereka gunakan untuk saling berhubung antara satu sama lain? Kebanyakannya menggunakan WhatsApp dan Telegram. Macamlah dia ada WhatsApp, memang banyak grup lah. Saya dengar cikgu-cikgu saya pun cikgu kan. Dia ada grup ibu bapa ni, grup kalau dia mengajar 7 kelas, kadang-kadang sampai 7 lah. Grupnya. Dia kata anak ni belum menghantar. Dia bergantung kepada guru. Memang untuk cikgu-cikgu lah saya faham. Ada ibu bapa mungkin tak respon. Itu yang dia kadang dia jauh hati dan sebagainya. Tak apa cikgu. Teruskan memberi, teruskan memberi. Jangan pernah berputus asa kerana itulah sebahagian daripada cabaran yang akan mendewasakan kita. Dan saya kira jangan pandang remeh turut serta dalam proses PDPR ini kerana mana tahu sekiranya COVID-19 sudah reda, mungkin ini kaedah yang baik. Hybrid, PDPR dan kelas secara fizikal di sekolah. Dan selepas ini kita nak tanya pendapat doktor, sekiranya lah COVID-19 ini sudah reda nanti, wajar ataupun tidak, kita lakukan sistem pendidikan kita secara hybrid. Mungkin Isnin, Rabu dan Jumaat kita buat kelas secara fizikal. Selasa dan Khamis, saya nak tangkap imajinasi anda, kita buat kelas secara PDPR atau online. Wajar atau tidak, semuanya selepas ini. Sejahtera Asia, episod 201. Kembali lagi dalam Sejahtera Asia pagi Isnin ini kepada anda yang mungkin terlepas siaran langsung kami pada hari ini, yang mana kami bersiaran langsung pastinya di kaca TV menerusi TVS saluran 1 di Astro dan MyTV, juga di platform media sosial Facebook TVS dan juga Sejahtera Asia. Jadi sekiranya anda terlepas, jangan risau, boleh cari sahaja kami di YouTube, iaitu YouTube TVS dan YouTube Sejahtera Asia. Baik, Euro 2020, kita nak bawakan perkembangan sedikit antara pertempuran dan persaingan utama yang akan dinanti-nantikan oleh peminat bola sepak dunia hari Rabu ini dan hari Khamis ini jam 3 pagi. Pastinya Itali menentang Spain dan England menentang Denmark. Kongsikan siapakah pasukan kegemaran anda yang anda rasa layak untuk mara ke peringkat final. Okey, berbalik kepada topik kita pada hari ini, PDPR doktor. Dan kalau kita lihat, PDPR ini dilaksanakan bergantung mengikut tempat dan keadaan. Belajar daripada pengalaman PDPR 1.0 dan 2.0, pihak KPM telah memberikan panduan PDPR yang lebih fleksibel untuk 3.0. Ini termasuk para guru dibenarkan menggunakan kaedah yang sesuai dengan keadaan tempat mereka mengajar. Bagi yang berbahagi Dr. Norisa sendiri, mengapa sistem PDPR mengikut konteks tempat ini adalah penting sebenarnya? Baik, memang pada saya pun kita, sebab guru tu lebih faham konteks. Kita ada 1458 buah sekolah menengah dan rendah seluruh Sarawak, bandar, luar bandar dan pedalaman. Jadi hanya guru yang di sekolah itu yang faham. Sebab sekolah ni dia unik. Ada pengkaji barat, dia buat kajian, dia mengatakan sekolah ni macam thumbprint. Okey. Tak ada yang sama. Dia mesti berbeza dari segi iklim, dari segi budaya, tuntutan dan sebagainya. Di sinilah kita memerlukan kebijaksanaan pemimpin sekolah, guru besarnya, pengetuanya, untuk mengenal pasti apakah yang paling baik, kaedah yang bagaimana, pendekatan yang bagaimana, pengisian yang bagaimana, yang mana nak ditekankan yang paling baik untuk anak murid itu. Oleh guru itulah. Jadi kalau kita lihat dari segi setting, mungkin tempat ini capaiannya bagus. Jadi dia boleh manfaatkan online. Tapi di sini capaian juga bagus. Tetapi
murid-muridnya pula ada masalah dari segi peranti dan sebagainya. Jadi dia kena ubah suai. Jadi pertama pada saya di peringkat sekolah mereka kena ada data tu, murid mana Betul, yang data, ada peranti. Dia kena ada sebab sekarang ni, zaman sekarang ni, all decision must be data driven lah. Betul. Okey. Oleh kerana katakan dalam tingkatan 5 ni ada 20 orang murid ni dia berkongsi, katakan berkongsi telefon. Jadi guru-guru harus bijak menggunakan, memikirkan pendekatan yang bagaimana untuk mendekati murid-murid ini. Perhaps mungkin dia ambil video dia, kemudian share supaya murid ni mungkin boleh tengok waktu malam. Ini yang saya tengok. Boleh diulang balik. Dia boleh ulang balik. Tak semesti real time yang saya katakan awal-awal tadi kan. Dia sharekan benda tu dalam grup. Katakan jadi murid ni boleh tengok waktu malam. Maknya dah balik sebab dia kongsi telefon tadi kan. Ini antara pendekatan yang boleh digunakan. Ataupun ada tempat yang mungkin line-nya sedikit bermasalah. Sedikit bermasalah, tidak stabil. Dia mungkin boleh cari tempat lah. Dan bagaimana. Cuma pada saya tetap keselamatan mereka tu penting lah. Betul. Ya. Jadi kalau katakan di tempat yang memang susah nak akses line, di sinilah kaedah modul digunakan. Ini kita ada dua. Kita sebenarnya zaman sekarang membantu kerajaan mengurangkan pergerakan. Betul. Sebab itu tuntutannya sekarang ialah ada dua sebab atau dua keadaan yang membolehkan guru ke sekolah. Pertama, mengambil bahan pembelajaran. Okey. Yang kedua, dia nak meletakkan bahan pembelajaran tu di sekolah supaya ada wakil parent boleh ambil, dan ini berlaku di kawasan pedalaman. Jadi mungkin ada seorang wakil dari Rumah Panjang ni, dia pergi sekolah ambil, dan seminggu nanti lepas tu hantar balik guru ni ambil balik untuk semak dan sebagainya. Itu cara. Dan jadi di sini hanya guru, pemimpin sekolah di sekolah itu yang faham setting sekolah mereka. Dan seperti yang doktor katakan awal tadi, peratusan penggunaan kaedah mengikut tempat itu juga bergantung. Betul. Seperti contoh di bandar, peratusan penggunaan kaedah online lebih tinggi berbanding offline. Ya. Kalau di luar bandar, peratusan penggunaan kaedah offline lebih tinggi daripada online, bergantung kepada keadaan dan tuntutan tempat tu. Baik doktor, kalau kita lihat hari ini PDPR telah dilaksanakan lebih kurang dalam lebih daripada setahun tempoh masa PDPR ini dilaksanakan. Pastinya penonton tertanya-tanya juga, apa antara komen yang sering diberikan oleh golongan ibu bapa terhadap sistem PDPR ini, dan bagaimanakah pula feedback ataupun respon pada guru setakat ini dalam menjalani PDPR, doktor? Memang kita be realistik lah. Ada ibu bapa yang merasakan, dan guru pun merasakan dia kurang berkesan lah. Sebabnya sekarang ni dia macam ada yang loose. Ada loose, tak dapat mengikuti, tak hadir, kehadiran pun tak penuh. Buat latihan pun tak buat dan sebagainya. Tetapi inilah tuntutan norma baharu yang kita mesti ikut sekarang. Dan tapi kita kena mengakui juga, memang ada guru yang bersungguh-sungguh. Betul. Menunjukkan kesungguhan yang tak berbelah bagi. Yang ini memang saya respect. Tabik lah. Bersungguh. Daripada tak tahu dulu tentang Zoom apa benda, belajar ni dah sini dah nak bersara. Tapi pergi kelas dekat YouTube cari macam mana. Ini yang saya ini yang antara perkara yang sebenarnya menyemarakkan semangat saya juga. Betapa bersungguhnya cikgu ni. Dan kalau doktor pernah menonton kami di Sejahtera Asia setiap pagi, juga kami ada satu slot pendidikan bersama dengan Cikgu Azila. Pandangan doktor lah terhadap usaha-usaha macam ni, selain daripada pihak sekolah, selain daripada ibu bapa, juga media memainkan peranan yang penting untuk menyemarakkan semangat PDPR dalam kalangan para pelajar. Pendapat doktor terhadap usaha sebegini? Betul. Pada saya ni semua pihak, sebab media ni sangat penting. Dia memainkan, dia dapat touch. Dia dapat touch kepada segenap lapisan rakyat. Sebab itulah kan, kalau mungkin Gas pun pernah dengar Marshall McLuhan, dia seorang Canadian teoris media. Dia pada masa dulu dia katakan bahawa global village. Maksudnya dunia tanpa sempadan. Dan inilah keadaannya. Dan saya nampak
kesungguhan yang ditunjukkan oleh semua pihak ini untuk katakan belajar berkongsi. Kalau dalam Facebook tu mereka ada grup teacher collection, sahabat guru Malaysia, they share. Betul. Okey, kalau nak mengajar ni dan sebagainya. Of course lah, dalam konteks ini pada saya yang paling baik adopt and adapt. Tak boleh ambil semua sebab murid kita berbeza. Mungkin murid kita ni dia kecerdasan visual seperti mana Gardner katakan. Bila visual, makna kita play with the colour dan sebagainya. Mungkin ada audio, gunakan lagu-lagu dan sebagainya. Kreativiti itu penting, Yes, saya kira, dan kreativiti, perlu betul. dimainkan oleh peranannya oleh pelbagai pihak. Masa mencemburui kita, banyak kupasan yang kita nak bincang mengenai isu hangat PDPR ini. Namun kita nak tangkap imajinasi penonton secara keseluruhannya, Doktor. Sekiranya COVID-19 ini sudah reda nanti, pada pandangan doktor, adakah PDPR ini patut dikekalkan ataupun kita boleh bergerak secara hybrid? Mungkin Isnin, Rabu dan Jumaat kita laksanakan PDPR, Selasa dan Khamis kita laksanakan kelas secara fizikal, ataupun kalau COVID-19 ini sudah reda, kita balik sepenuhnya ke kelas secara fizikal. Pandangan doktor melihat persepsi ini macam mana? Okey, dia banyak bergantung kepada keadaan. Pertamanya arahan MKN, okey, arahan kerajaan. Of course yang paling penting ialah kesihatan lah. Betul. Kesihatan, keselamatan Betul. murid, guru dan sebagainya. Pada saya itulah segala-galanya. Betul. Jadi mungkin pada peringkat awal sekarang ni cuti, lepas cuti iaitu 25 Julai, sekolah dibuka semula untuk semester seterusnya. Kita melihat keadaan pada ketika itu. Kalau Sarawak, kita masih dalam fasa 1. Kita belum lagi layak. Ada 3 keadaan, 3 Betul. indikator kan. Jadi apabila dibenarkan bersemuka, memang kita still nak minimumkan dulu jumlah murid. Sebab kita sekarang ni nak memutuskan betul-betul rantaian COVID itu. Memang pada dasarnya sebagai seorang pendidik, tetap saya merasakan bersemuka tu sangat penting, sangat berkesan. Itulah Sebab pendidikan is about human touch. Betul. And there are things that teknologi tak dapat mengambil alih peranan seorang guru. Teknologi ni adalah medium, tetapi di sebalik medium tu kemanusiaan, manusia pendidik tu adalah segala-galanya. Education is human touch, and belajar ni dia adalah satu proses sepanjang hayat kita. Inilah semangat oleh golongan guru kita menempuh era yang mencabar ini, dan peranan kita pula berikan kerjasama kepada mereka. Terima kasih kita ucapkan kepada Pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak yang berbahagia Dr. Norisa binti Sohaili kerana sudi berkongsi mengenai gerak kerja PDPR ini dan sejauh mana keberkesanannya. Dan terima kasih juga kepada anda kerana terus setia bersama kami sehingga ke akhir rancangan Sejahtera Asia untuk episod yang ke-201 ini. Pastikan kesetiaan anda bersama kami lagi untuk esok hari dan hari-hari yang mendatang. Pastinya bersama dengan pengacara lain. Kita ada Jessica, kita ada John, kita ada Wan Alif, kita ada Fatah, kita ada Sharon, kita ada Shasha, dan pastinya slot pendidikan bersama dengan Cikgu Azila. Sampai kita ketemu lagi, kami Ghazali Zawawi hanya dalam Sejahtera Asia. Daripada inspirasi, kami cetuskan inovasi. Assalamualaikum. Selamat hari Isnin.